senarai keutamaan yang kita mesti utamakan dalam hidup, iaitu kita pastikan iman kita, akidah kita, tauhid kita cantik. Itu satu perkara aja lah. Kita mesti beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu sebagai bukti kepada yang pertama. Maka ibadah kesempurnaannya. Dan ketiga, jelmakan pekerti orang Islam yang baik, akhlak. Dan pekerti orang Islam yang baik ialah kombinasi antara pegangan-pegangan rohani yang baik dengan sifat-sifat mahmudah. Hindarkan sifat-sifat mazmumah. Apabila kita dapat pastikan ketiga-tiga ini berjalan, insya-Allah kita menjadi insan yang saleh. Kita sedar atau tidak dalam kehidupan kita seharian ini, apa yang penting sekali. Sedar atau tidak? Cuma masih sebut pada saya satu dua. Siapa yang boleh sebut? Macam makan, kita pergi restoran, penuh meja, penuh di tray, 100 tray. Semua sedap, tapi kita nak ambil yang mana? Maka proses memilih ini perlu ada kriteria dia. Kalau tidak, kita terpilih yang tak sesuai dengan badan. Akhirnya dia pilih nasi lemak, dia pilih minyak, dia pilih goreng je. Benda-benda yang datang kesihatan tak terpilih. Sebab itu, pilihan ialah kita. Penyediaan makanan ialah restoran. Dan pilihan kita tu akan menentukan siapa kita dengan memilih makanan yang betul. Begitu juga dalam keutamaan dalam hidup. Apa yang paling penting saat-saat kita hidup di muka bumi ini? Tuan-tuan sekalian, ada 3 perkara yang amat penting kita kena fikirkan. Bukan kena fikirkan, kena beramal dan berada di atas 3 perkara ini. Kegagalan kita menghayati ketiga-tiga ini, maka kuranglah degree darjah keimanan kita. Kalau tak kena, mungkin kita akan tergelincir. Yang pertama, kita mesti jaga akidah kita. Secara spesifik, tauhid kita. Iman kita. 2-3 perkataan ini di bawah satu tajuk. Jaga akidah, jaga iman, dan lebih signifikan lagi dan lebih spesifik lagi, jaga tauhid kita. Supaya betul-betul berada di atas la ilaha illallah. Tidak sedikit pun tergelincir daripada pegangan ini sepanjang masa kita hidup, selagi otak kita masih on. Walaupun kita lena, kita mesti pastikan kita lena di dalam tauhid. Sebab tu kita nak tidur, nak apa tu kita bacalah yang sesuai untuk tauhid. Bahkan ada hadis sahih mengatakan, kalau kita terjaga tengah malam, kita malas nak bangun sembahyang tahajud, kita boleh kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbighfirli. Ulang begitulah 2-3 kali, kita tertidur balik. Dia kata memadai seolah-olah kita sembahyang tahajud. Sebab kalimah itu semua membawa makna kita berada dalam keadaan tauhid yang kudus. Kita tertidur tadi pun dengan tauhid. Kita terjaga semula, kita nak sambung balik pun dengan tauhid. Pentingnya tauhid untuk menjamin keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Berapa orang yang pentingkan begini? Tuan-tuan tanya sendirilah. Penuh dengan komen-komen yang kadang-kadang tak tahu di mana kedudukan dia, sikap dia, pendirian dia. Firman Tuhan, ya ayyuhallazina amanu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihil kitab allazi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Surah An-Nisa ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah, Rasulnya, kitabnya yang diturunkan kepada kamu dan Rasulnya, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum kamu. Siapa yang mengkafirkan Allah ataupun menolak Allah dan menolak para malaikatnya dan menolak para kitab-kitabnya, maka tidak beriman kepada rukun iman, menolak Rasul-Rasulnya dan menolak hari akhirat, sesungguhnya orang itu sesat sesat-sesatnya.
bahkan ialah dia kafir. Walayazubillah. Ini ayat nak confirm itu saja. Kita pastikan sepanjang masa kita berada di atas iman yang berteraskan tauhid. Itu tidak ada kompromi, tuan-tuan sekalian. Masalah iman tidak ada kompromi. Dengan lahirnya perkembangan baru di Dubai, di apa, ada Millah Ibrahim, ada apa, saya tak banyak cerita, selalu banyak. Firman Tuhan lagi tentang kepentingan tauhid ini. Zalikumullahu rabbukum. Itulah Tuhan kamu. Itulah Allah Tuhan kamu. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang lain melainkan dia. Khaliqu kulli syai'. Dia mencipta segala-galanya. Fa'buduh. Maka kamu hendaklah sembah dia. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah tu mengatasi segala ejen-ejen yang lain. Dia penentu yang sebenarnya. Wakil yang sebenarnya. La tudrikuhul absaru. Allah itu mata kamu tidak boleh melihatnya. Ini alam ghaib. Alam ghaib yang percaya kepada Allah tu alam ghaib yang nombor satu yang tak boleh dilihat. Wa huwa yudrikul absar. Tapi dia yang melihat segala perkara yang dia kita. Alam nyata yang kita lihat ni dia yang tahu. Tapi kita tak boleh nampak dia. Wa huwa latiful khabir. Dia tu maha seni dan maha bijaksana. Itu prinsip tauhid akidah yang kita mesti jaga. Iaitu pokok kepercayaan alam ghaib ini ialah kita mentauhidkan Allah. Kegagalan kita mentauhidkan Allah dengan sengaja, syirik, kafir. Kalau dengan tak sengaja pun, kalau dia tak nak belajar, tak nak apa, membahayakan iman dia. Sebab kita kena pandang serius, tuan-tuan. Musuh utama kepada tauhid ialah syirik. Percaya atau tidak? Syirik boleh berlaku walaupun ketika kita beribadah. Percaya atau tidak? Serius, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tengok surah Al-Kahfi ayat yang terakhir itu. 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ayat 110. Siapa yang nak bertemu dengan Tuhannya, makna bertemu di akhirat. Sebab dalam hadis disebut dengan nikmat utama di akhirat besok bukan syurga. Nikmat utama di akhirat besok ialah kita melihat Allah. Itu hadis sahih. Jadi siapa yang nak bertemu dengan Tuhannya di akhirat kelak, hendaklah dia buat baik. Buat baik ni adalah amal ibadat yang diterima oleh Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan sekali-kali dia mensyirikkan ibadahnya dengan sesuatu. Dalam ayat yang ringkas ini, sehingga ibadah kita pun boleh berlaku syirik. Kalau di luar daripada ibadah, tak tahulah. Ibadah pun boleh berlaku syirik. Saya dah bagi contoh beberapa kali dah. Di sini pun termasuk. Di rumahnya tak pernah solat. Tapi dia pergi rumah mak mentua, dia solat. Kenapa? Segan kepada mak mentua dengan bapak mentua yang ustaz dan ustazah. Di rumahnya, tak ada siapa yang diseganinya. Jadi solat kerana manusia. Dia mensyirikkan solatnya kerana manusia. Sebab dia zalim kepada pencipta dia, kepada Tuhan. Kerana dia menduakan Tuhan. Dan dia zalim kepada dirinya, mendihumbankan ke neraka. Sebab itu, inna syirka la zulmun azim. Surah Luqman. Syirik itu satu kezaliman yang amat besar. Kemudian tuan-tuan sekalian, itu yang kedua. Yang pertama, iman kita. Tauhid kita. Yang kedua, ibadah kita. Yang ketiga, saya nak berhenti. Kesempurnaan hidup kita terdiri daripada tiga ini. Tauhid kita iaitu iman akidah kita. Yang kedua, amal ibadah kita. Yang ketiga ialah akhlak kita. Ada lagi satu ulama tambah di celah-celahnya, iaitu muamalat kita, hubungan kita dengan kemanusiaan ni. Kita berniaga, kita cari makan, kita cari rezeki, termasuk. Tapi saya tak nak fokus dengan yang itu orang dah pandai dah bab cari makan rezeki haram halal ni, dia tahulah. Tapi yang penting di sebalik ini semua ialah yang ketiga, ialah akhlak kita. Akhlak Islam ni dia berbeza dengan akhlak moden, tuan-tuan sekalian. Akhlak moden ni dia nak please manusia. Misalnya orang yang pakai skirt. Skirtnya seksi atas berlutut. Tapi duduk depan orang jangan kangkang, kena duduk itu, timpuh. Itu akhlak bermoral. Jadi kalau dia pakai skirt tapi dia kangkang gitu, tak bermoral. Dia kira itu segi moral moden. Atau dia pakai seluar panjang sampai ke bawah tapi dia duduk kangkang, tak bermoral. Sebab bagi dia moral tak moral bukan dedah aurat atau tidak, tapi kerana kangkang.
Akhlak Islam bukan macam itu ya. Akhlak Islam bukan nak please manusia. Akhlak Islam ialah nilai-nilai pekerti mulia yang ada di dalam jiwa dia dan dia terjemahkan kepada tingkah laku dia. Dia jujur. Itu antara ciri akhlak Islam. Amanah, ikhlas, lemah lembut, caring, apa lagi? Tawaduk, sifat hati semua tu. Moden tak peduli benda tu semua. Asalkan kamu dapat depan orang, lemah lembut sudahlah walaupun kamu menyampah dengan dia. Dan dia terjemahkan nilai-nilai rohani itu yang dinamakan akhlak Islam, kita panggil tasawuf lah. Ciri-ciri mahmudah. Dia terjemahkan dalam bentuk tingkah lakunya. Dan tingkah laku lahir. Apabila dia ni ikhlas, maka perbuatannya pun menggambarkan dia orang ikhlas. Kalau dia tawaduk rendah diri, maka dia taklah sombong dengan orang. Dia segala perangai-perangai yang baik secara internal values yang dia miliki dalam akhlak tadi, dia terjemahkan dengan tingkah laku lahirnya. Dia tak datanglah angkuh, dia tak ada. Cakap dia tak kasar. Dia tak backing, tak pemarah ikut dan. Dia tak menindas orang, boleh dia berpangkat dan sebagainya. Jadi perbuatan-perbuatan lahir yang baik daripada akhlak itu ialah jelmaan daripada nilai-nilai baik yang ada di dalam terlebih dulu. Itu akhlak Islam. Dia nak selari antara pegangan dalam dia dengan nilai-nilai positif yang kita panggil mahmudah tadi dengan perbuatan-perbuatan lahir dia selari. Kalau tak selari, katalah dia bagi bantuan. Nampak baik tu akhlak. Ya tak? Tapi tujuannya untuk dapat kontrak. Maka di segi Islam tak diterima. Sebab tak selari antara perbuatan dengan hati dia. Itu dalam bab bagi bantuan. Kalau semayang lebih-lebih lagi lah. Semayang rumah mentua dia semayang, rumah dia tidak, tu lebih-lebih lagi lah. Dia munafik dengan Tuhan. Nah, itu sifat munafik dia panggil. Perbuatan lahir nampak baik tapi hatinya tidak. Jadi Islam, dia nak selari yang hati itu dengan yang di luar. Bahkan apa yang kita buat di luar itu cetusan daripada hati. Kita tengok cerita-cerita dululah. Ada orang di bandar ni, dia nak tackle budak-budak luar bandar, nak bawa ke pekan ni, jadi pelacur. Itu saya pernah terbaca keke dululah. Maka ada orang yang berlagak sebagai Casanova pergi ke kampung. Dia tahu di kampung tu ada 1-2 orang gadis yang lawa-lawa. Maka dia cuba tackle mak bapaknya, dia baik, dia duduk situ, dia buat baik, semua dia berbakti. Sehingga mak bapak perempuan tu dah percaya, ini baik ni, kau jadi menantu aku bagus ni. Tak? Budak ni tak ada pelajaran tinggi, mak bapak pun orang pedalaman. Akhirnya dia kata dia ikhlas ni, dia datang, dia nak cari seorang gadis, nak jadikan isteri. Sebab perempuan-perempuan di bandar ni, dia kata tak boleh percaya banyak. Jadi yang mak bapak perempuan ni pun nampak percaya inilah menantu yang aku nak selama ini, izinkan. Dengan 6 bulan kemudian telah menjadi pelacur di Penang, di mana-mana. Pergi kahwin di Siam. Itulah tuan-tuan sekalian. Berlakon menjadi baik, tapi bukan baik. Ini akhlak yang ditolak. Tapi dalam moden tidak ada masalah. Katalah seorang dia derma masjid ni bukan kerana Allah tapi demi kontrak. Nah, jadi juga masjid ni di samping kontrak pun dia dapat. Kalau dapatlah. Tapi kalau orang yang di segi Islam, dia bagi masjid ni dia bina tetapi 100% dengan niat dapat kontrak, maka dia bina je lah macam orang lain lah, macam Cahaya Nur Alif dan sebagainya lah. Dia bagi tetapi bukan cetusan dalam. Ini akhlak Islam yang dia nak selari di antara tingkah laku dia dengan apa yang ada di dalam. Kalau tuan-tuan tengok firman Tuhan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10 tu, kalau tuan-tuan tengok ayat yang komprehensif. Ada ayat lain lagi kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan balik merujuk lah, iaitu surah Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4 tentang gabungan sifat-sifat beriman, beribadah dan berakhlak tadi sebagai mukmin yang baik. Kemudian tuan-tuan boleh tengok juga surah Al-Hujurat ayat 15 pun macam itu juga. Kemudian ayat yang panjang lagi pula surah Al-Furqan ayat 63 sampai 68 yang menceritakan ciri-ciri hamba Allah ya Rahman dengan lengkap dan detail, gabungan daripada tiga-tiga ini, iaitu gabungan daripada akidah yang mantap, imannya yang bagus dan sebagainya. Nombor 2,
amal ibadahnya yang sempurna, dan ketiga, akhlak pekertinya yang mulia. Jadi setakat itulah saja saya kata hari ini. Saya sebut secara sepintas lalu, ada 2 poin penting. Yang pertama tadi, saya telah bezakan alam nyata dengan alam gaib. Itu penting kita sebagai orang Islam. Panjang juga tadi, saya cakap nak jadi pendahulu aja, tapi dia agak panjang. Yang kedua ni ialah senarai keutamaan yang kita mesti utamakan dalam hidup, iaitu kita pastikan iman kita, akidah kita, tauhid kita cantik. Itu satu perkara aja lah yang kita letak di bawah iman atau akidah. Yang kedua, kita pastikan ekoran daripada iman yang baik, akidah yang baik, tauhid yang baik ialah kita mesti beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu sebagai bukti kepada yang pertama. Maka ibadah kesempurnaannya. Dan ketiga, jelmakan pekerti orang Islam yang baik, akhlak. Dan pekerti orang Islam yang baik ialah kombinasi antara pegangan-pegangan rohani yang baik dengan sifat-sifat mahmudah. Hindarkan sifat-sifat mazmumah yang saya selalu ulang. Dan jelmakan sifat-sifat yang terpuji itu dalam bentuk tingkah laku seharian yang kita panggil perangai, akhlak dan sebagainya. Apabila kita dapat pastikan ketiga-tiga ini berjalan, insya-Allah kita menjadi insan yang saleh,